Assalamualaikum gang, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ni aku berada di mana? Di Ducati PJ. So hari ni kan aku nak bawa korang melihat-lihat sekitar sales gallery kat sini, dan juga kita nak check out dengan dia orang berapa harga motor Ducati ni, dan kita check sikit lah anggaran bayaran bulanan dia tu macam mana lah. Dan nanti jom kita check, tengok apa yang ada kat dalam. So sekarang ni kita berada kat depan pintu masuk dia. Kat sini ada motosikal yang korang tengok dah berdaftar. Ini adalah semua demo bike lah. Kita ada Desert X, lepas tu kita ada Scrambler, Multistrada. Ini ketiga-tiga model Icon, Full Throttle dan juga Night Shift kot tak silap aku. Dan juga ni yang antara yang terbaru lah, iaitu Ducati Monster 976 ke, yang baru punya lah. Tapi yang ni Monster SP dah siap dengan Termino ni. Tapi dia punya motor-motor yang kat baru tu semua kat dalam lah. Masuk-masuk kat sini, terus korang disambut oleh Panigale SP2 V4 SP2 kat depan ni. So ni semua dia punya sales team yang kat sini lah. Jom kita tanya dia orang harga macam mana. Kita tunjuk dulu motor ni. Unfortunately Scrambler Icon ni dia tak ada kat dalam. Ini adalah 3 variant untuk Scrambler punya model lah. So yang ini adalah Icon. Ni yang Icon punya. Lepas tu yang ini dia panggil Full Throttle. Dan yang lagi satu ni, yang ini adalah dipanggil Night Shift. So nampak sama tapi tak serupa. Ada perbezaan lah. Macam contoh Night Shift ni, dia punya handlebar ni straight macam ni. Dia macam ala-ala macam nak ke cafe racer pun ada dengan handlebar yang macam ni. Manakala yang ni lebih tinggi, ada riser, dan dia punya handle ni pun naik mencanak ke atas sikit. Dan yang macam ni, ini adalah full throttle. Full throttle ni pun ada beza sikit lah. Dia kalau kata kita kenal tu memang kenal lah, memang korang kenal. Lepas tu dia contoh dekat tepi ni, untuk full throttle ni dia fairing kat bawah ni dia lagi besar. Yang ni fairing kat sini dia tak besar mana. Manakala Night Shift ni, ni dia punya design dia hampir sama macam dengan full throttle lah. So untuk Icon ni dia didatangkan dengan enjin 803cc. Sebenarnya ketiga-tiga ni didatangkan dengan enjin 803cc lah. Dan dia mampu menghasilkan sehingga 73 horsepower pada RPM 8,500, 8,250, 62.5 Newton torque pada RPM 7,000. Lepas tu dia menggunakan trellis frame lah, tubular trellis frame, dan upside down daripada Kayaba fork. Dan berat motor ni sekitar dalam 185 kg. Seat height dia 795mm, lebih kurang macam tu lah. Dan dia ada beberapa mode, power mode, ada ABS, cornering, traction control, dan dia running light. Lepas tu motor ni pun dah disertakan sekali dengan TFT meter lah. Dan tak silap aku dia ada USB juga, USB cable lah. Kita boleh masuk USB untuk power charging. So masih menggunakan kunci. Kat sini adalah dia punya mode. Dan ni menggunakan enjin Desmo lah. So motor yang Scrambler ni, harga dia adalah sekitar dalam 65,900. Ini harga body sajalah, tak termasuk harga insurans dengan road tax. Harga loan 20% deposit untuk semua motosikal. Untuk semua motosikal Ducati ni memang dia punya deposit dia 20% daripada harga motosikal tu. Dan juga anggaran dalam 900 hingga RM1,000 sebulan untuk Icon. Untuk Ducati Scrambler Night Shift ni, dia sama jugalah macam aku cakap tadi. Daripada segi enjin, kapasiti, kemampuan untuk Newton torque dan juga horsepower dia sama juga dengan Icon. Cuma ada berbeza macam yang aku cakap tadi adalah dia punya handle dekat depan ni. Untuk motosikal ni dia lebih berat daripada Ducati Scrambler Icon. Dia punya berat curb weight dia tu sekitar dalam 191 kg. Dan daripada segi harga pula, dia didatangkan pada harga 76,900. Dengan ni abang merah hitam kita ni, iaitu Ducati Scrambler Full Throttle. Okey, beza dia yang ini,
Kalau korang tengok, dia ada benda alah ni. Dia punya muffler dah datang dengan muffler Terminoni. Memang special untuk scrambler Ducati. Memang khas untuk motosikal ni. Dan dia juga didatangkan dengan quick shift. Itu dua kelebihan lah. Dan harga dia juga lebih kurang dalam 76,900. Itu harga body dia lah. Bayaran bulanan kalau kata korang nak beli secara loan, macam aku cakap tadi, masih memerlukan 20% deposit. Dan juga anggaran bulanan dia, bayaran bulanan dia antara RM1,050 hingga RM1,100. Itu kita ambil yang the longest dan deposit the longest term loan, dan juga deposit yang paling rendah lah. So korang boleh adjust lah. Mungkin korang boleh bagi deposit yang lebih tinggi, ataupun macam mana, mungkin tu dia akan di-adjustkan secara ni lah. So untuk motor yang ketiga adalah Ducati Monster. Yang ini di depan kita ni adalah Ducati Monster SP. Dia ada beza sikit lah dengan yang Ducati Monster yang biasa tu, daripada segi beberapa barangan lah. Kalau tak silap aku, salah satu dia ni lah, exhaust Terminoni dan juga Olin monoshock kat belakang ni. Dan yang lain-lain tu aku tak pasti sangat. Ni aku tunjuk kat korang sikit lah dia punya rupa bentuk dia. Tapi yang ni memang smart lah. Untuk Ducati Monster, bagi aku, this is adalah motor yang paling best selain daripada motor scrambler ni untuk kegunaan harian. Dan motosikal ni kira sesuai juga untuk beginner, especially yang Ducati Monster yang biasa punya lah. Tapi yang SP ni kedengarannya seperti dia punya tuning tu agak berbeza, agak tinggi sikit lah dia punya tuning dari segi power delivery. Dan harga dia untuk yang Ducati Monster yang adalah 79,900, manakala untuk yang Ducati Monster SP ni harga dia 98,900. Kalau kata kau nak beli secara loan, deposit 20%, bayaran bulanan untuk Ducati Monster adalah sekitar dalam 1,100 macam tu. Dan untuk Monster SP ni sekitar dalam 1,400, 1,500. Tapi in the end bergantung juga kepada jumlah deposit korang dan juga term loan korang berapa banyak lah. Yang ni aku bagi secara anggaran kasar. Terusnya adalah Ducati Panigale. Panigale ni, dalam ni dia ada Ducati Panigale V2, V4 dan juga V4S. Di hadapan kita ni yang paling high spec lah, iaitu second. Lepas tu dia ada lagi satu lagi, Ducati Panigale V4S, Ducati Panigale V4 SP2. So yang ini adalah V4S. Dekat sini sebenarnya untuk Panigale V2 tak ada, tapi boleh tunjuk kat korang the body lah untuk V2 punya body. Tapi yang ini adalah special edition. So yang ini adalah Panigale V2 Bayliss first championship on 20th anniversary punya model. Yang ni lain sikit lah, sebab ini pun dah datangkan dengan horizontal punya Olin untuk mono dekat belakang ni, dan juga semua full Olin. Barang dia pun lain lah. Even dia punya exhaust pun dah lain lah. Yang ini untuk yang special edition punya. But overall inilah rupa bentuk dia untuk V2 kalau korang nak tengok. Dan untuk V2 ni, dia punya engine displacement dia lebih kurang 955cc yang mampu menghasilkan dalam 155 horsepower pada RPM 10,750 dan 104 Nm pada RPM 9,000. Seat height dia agak tinggi, sekitar dalam 840 mm, dan mempunyai berat dalam sekitar 176 kg. Tapi ni harga dia lain lah. So untuk Panigale V2 ni, harga dia adalah dalam 125,900 secara loan, deposit macam biasa 20%, dan anggaran bulanan dia ambil lah dalam RM1,900 sebulan. Tapi bukan yang ini. Yang ni harga dia lain sebab yang ni special edition. So ini harga dia RM162,900. Korang berminat boleh datang sini untuk order. Dan dia punya seat pun dah lain lah. Dia punya seat pun dah macam ni, agak macam ada baldu, dan dia single seat. Okay, untuk V4 dia ada beza antara V4 dan V4S. Beza dia adalah satu daripada segi fork.
Kalau yang V4 punya dia menggunakan Showa. Lepas tu dia adjustable tapi bukan secara elektronik. Dia macam ni. Dia Showa, dia pakai Showa. Lepas tu Brembo dia pun dia pakai caliper Brembo yang macam ni. Dan belakang dia, monoshock dia pakai Sarge. Pun adjustable, tapi adjustable pun kita buat secara manual lah. Dan untuk V4 ni memang dia datangkan sekali dengan winglet ni lah. Lagi satu dia datangkan dengan ni Forge mesin ni punya rim lah. Untuk V4 dia datangkan dengan enjin yang berkapasiti 1033, enjin Desmo lah, yang mampu menghasilkan sehingga 215.5 horsepower pada RPM 13,000 dan juga 123.6 Newton torque pada RPM 9,500. Dan seat height dia lebih tinggi daripada yang pada Gale V2, sekitar dalam 10 mm. So tinggi dia, seat height dia lebih kurang dalam 850 mm. 4S ni dia didatangkan dengan Ducati Pro Grip sekali tau. Dia pun ambil, memang consider benda-benda yang minor, tapi benda ni memang sedap lah untuk grip dia. Memang grip dia berbeza dengan grip yang biasa punya. Kalau tengok kat sini, ini grip yang biasa Ducati, biasa je. Sedap juga, tapi yang grip yang itu lagi sedap. V4 harga dia adalah sekitar dalam 149,900, manakala yang ini V4S 172,900. So beza dia yang lain, V4S ni korang tengok seat ni lah. Seat dia dia ada single seat dan juga ada red punya design dekat sini dengan lambang Ducati dekat sini lah. Macam tadi aku tunjukkan korang untuk Panigale V4 dan V4S lah. So di hadapan kita ni adalah V4 SP2. Okay, V4 SP2 ni didatangkan dengan body yang warna hitam. Lepas tu dia punya tank ni warna silver. Seat dia macam ni, single seat. Lepas tu dia ada macam ada apa ni kat ni, material dia macam baldu pun ada. Kat belakang ni macam agak kasar sikit untuk stop kot. Lepas tu banyak barang parts dekat body ni, macam contoh winglet dia punya depan ni untuk mudguard kat depan ni pun datangkan dengan carbon. Even dekat sini pun ada, dia datangkan dengan carbon lah. So yang ini harga dia memang best lah. Harga dia adalah sekitar dalam 299,900. Anggaran lah kalau korang nak beli secara loan, bulanan dia sekitar dalam 3,800 ataupun 3,900. Manakala untuk V4 2,300 dan V4S 2,900. So tengoklah, nanti aku akan tulis lah dia punya harga-harga dia untuk Panigale V4 sehingga V4 SP2. Ducati Desert X didatangkan dengan enjin 937cc yang mampu menghasilkan 110 horsepower pada RPM 9250 dan 92 Newton torque pada RPM 6,500. Dry weight dia saja pun dah seberat dalam 202 kg. Tapi tangki minyak dia sebesar 21 liter lah, dan dia mempunyai berat sekitar dalam 875 mm. Daripada apa yang kita tengok kat sini, sebuah motosikal touring adventure sebenarnya dia adalah dua purpose lah. Tayar jagung, rim dia jari, double disc by Brembo yang dengan tayar yang bersaiz dalam 21, manakala dekat belakang tayar bersaiz 18. So ini memang salah satu motor dual purpose lah untuk long distance, tapi dia sebenarnya korang boleh main off-road, korang boleh main dekat jalan biasa. Harga dia pula 124,900. Deposit 20% dan anggaran bulanan dia lebih kurang dalam 1,700 sebulan. Untuk model ni nanti aku rasa dalam masa terdekat ataupun mungkin tahun ni atau tahun depan sebenarnya akan masuk lagi satu model, dia panggil Desert X Rally. Yang itu memang betul-betul lagi boleh main off-road lah. Oh, lupa lah nak cakap, ini ada heater grip sekali dia ada heater grip sekali. Selain daripada Desert X ni, dia ada lagi satu motor touring, iaitu motor yang dipanggil Multistrada lah. Macam kat sini yang kita ada depan kita ni adalah Multistrada V4S. So untuk Multistrada V4S ni, kalau kita tengok dia lebih kepada road bias lah, dengan tayar biasa macam ni. Dia tak pakai tayar jagung tau, yang macam Desert X ni dia pakai tayar jagung.
Lepas tu dia pun sedikit rendah kalau tengok aku, tapi aku tak sure sama ada yang ni sedikit rendah ataupun dia ada lowering kit. Dan tangki dia pun nampak agak besar jugalah. Untuk yang ni harga dia adalah dalam, untuk V2 dia ada V2S, V4S, V4 Rally, V4 Pikes dan V4RS. V4RS tu tak masuk lagi Malaysia lah. Untuk V2 harga dia 124,900, manakala yang ni V4S ni harga dia adalah 180,900. Untuk yang V4S ni anggaran bulanan dia lebih kurang boleh lebih kurang RM2,400 sebulan untuk membeli motosikal ni secara ansuran. Seterusnya adalah Ducati Street Fighter. Ducati Street Fighter ni sama lah, macam ini adalah V2. Dia tak ada apa ni, winglet, manakala yang ni V4 dia ada winglet. Beza dia yang lain adalah dia punya sistem exhaust dia. Yang ni menggunakan single muffler, dia ada satu barrel je lah. Manakala untuk yang V4 dia ada dual muffler. Dia ada double barrel ataupun dual muffler. Kat sebelah sini satu, dekat sebelah sini satu. Rendah sangat lah, rendah sangat. Beza yang lain adalah daripada segi dia punya kedudukan monoshock lah. Kalau monoshock V4 dia macam ni, manakala monoshock untuk yang V2 dia macam ni, dia horizontal macam ni. Tapi kedua-duanya menggunakan Sarge juga. Untuk fork di hadapan pun kedua-duanya pun menggunakan Showa. Cuma yang V4 ni dia pakai caliper Brembo yang lain, 4-pot caliper yang ni lah, double disc. Yang tu pun sama juga, tapi yang design different model lah. Untuk radiator ni pun nampak macam lebih besar berbanding dengan yang ini, sebab yang ni dia agak flat. Yang ini untuk V4 ni dia agak macam melengkung sikit lah. Selain daripada tu, aku rasa dia pun ada heated grip. Sama juga. Yang lain-lain tu sebenarnya hampir identical lah. Kalau tengok daripada segi button pun tengok hampir identical. Mungkin ada perbezaan sedikit sebanyak lah. Okey, untuk yang ini sebenarnya dia punya spek sama je. Engine capacity dan kemampuan dia sama juga dengan Ducati Panigale V2. Manakala yang ini untuk V4 ni sebenarnya kemampuan enjin dia sama je dengan Ducati Panigale V4, iaitu 1103cc, 208 horsepower dan 123 Newton torque. Beza dia daripada segi berat lah. Yang ni berat dia lebih kurang 178 kg, manakala yang Panigale tu sebenarnya lebih ringan lagi. Dan tangki minyak dia pun sedikit kecil lah. Kecil tak banyak lah, dalam 0.5 liter saja dia punya perbezaan dia. Kalau macam V4S, tangki dia lebih kurang dalam 17 liter, yang ni 16.5 liter. So yang ni of course lah lebih kecil lah. Okey, untuk harga dia, untuk Street Fighter 955cc, harga dia 125,900. Say kalau kata korang berminat nak beli secara loan, korang boleh bayar deposit sebanyak 20% dengan anggaran bayaran bulanan 1,700. Manakala Street Fighter V4 harga dia adalah 149,900, 150,000 lah. Dan anggaran bulanan dia lebih kurang 1,855. Dalam 1,900 lah. Senang cerita, kita round up je. Dan dia ada lagi satu, dia pun sama juga macam Panigale V4S, yang didatangkan dengan fork all-in. Lepas tu monoshock pun all-in. Dan seat dia yang merah yang macam ni, yang ada separuh merah. Kalau kita tengok ni macam ni lah, dia punya ni design dia macam ni lah lebih kurang. Dia macam ni dah, sama je. So yang itu didatangkan pada harga 220,900. Dan kata nak beli secara loan tu 2,900 sebulan. Yang aku rasa ramai yang berminat selain daripada motor Panigale, Monster. Dalam keluarga Ducati pun aku rasa ini adalah salah satu lagi motor yang ramai yang berminat lah dengan motosikal ni. Itu yang ini adalah Ducati Hypermotard 937cc yang mampu menghasilkan sehingga 114 horsepower pada RPM 9,000 dan juga 96 Newton torque pada RPM 7,250. Motosikal ni dia punya dry weight dia lebih kurang dalam 176 kg dan mempunyai seat height dia sekitar 890 mm. Tinggi tau, agak tinggi. Yang lain-lain tu sebenarnya korang boleh check lah dekat dia punya website ataupun website Ducati lah. Aku just hari ni aku nak cerita dia punya harga lah.
Untuk hypermotard RVE ni harga dia lebih kurang dalam 99,900. Tapi model ni macam dia orang dah banyak habis lah. Lepas tu ada lagi satu kat sini adalah Diavel 1260, Diavel 1660 ataupun Diavel V4. So harga Diavel ni, ini motor yang antara yang besar, motor naked yang besar dan gah lah kalau kita bawa kat jalan kan. So untuk Diavel ni harga dia adalah sekitar dalam 178,900 dan harga bulanan dia kalau kata korang nak beli secara loan lebih kurang 2,400 ataupun 2,350 sebulan. Dan selain daripada itu lah, ini adalah motosikal yang ada dekat sini sekarang ni. Tetapi kan sebenarnya akan ada lagi, aku difahamkan ada beberapa model lagi yang akan masuk kat sini lah. Antaranya macam Monster, macam aku tunjuk tadi ada Monster SP, dia akan masuk lagi Monster 30 degrees Avesaro, tapi tak tahu bila masuk lagi. Lepas tu mungkin yang menariknya adalah hypermotard mono untuk pertama kalinya Ducati menggunakan enjin mono 698cc. Itu akan ada dua jugalah dalam mono dan mono RV supermoto ni, tapi dengan mono dan juga CC yang rendah daripada Ducati. Aku tak sabar juga nak tahu harga dia berapa dan maintenance dia macam mana. Aku lupa nak cakap dengan korang, untuk baru punya Ducati pada tahun bermula 1 Mac 2024, sebenarnya Ducati Malaysia dia telah melancarkan 3 years average factory warranty. So apa maksud dia? Maksud dia motosikal yang korang beli bermula daripada 1 Mac 2024. So dia akan datang motosikal ni selama factory warranty selama 3 tahun dengan mileage unlimited. Yang bestnya lagi, warranty tu dia ikut motor. Maksudnya kalau kata korang beli motor tu pada tahun pertama, tahun kedua korang nak jual motosikal tu, warranty tu akan ikut motosikal tu kepada owner baru. Advantage dia higher value untuk motosikal tu lah, sebab motosikal tu didatangkan masih lagi dalam warranty. Itu yang best dia. So itu saja geng daripada Ducati Petaling Jaya yang pertama kali singgah dekat video aku ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.